Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammin bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waffiqna tawfiqas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. InsyaAllah kita sambung balik pengajian buku Izalatu al-Iltibas bi Tawdihi Ahkamil Haidhi wal Istihadati wan Nifas, karangan Syekh Salim bin Ahmad bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Khatib hafizahullah subhanahu wa ta'ala, anjuran Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilang. Jazakumullah wa anna khaira. Muslimin muslimat yang mengikuti pengajian pada petang yang mulia ini, semoga semuanya berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita muka surat 49, surat 49, iaitu perbahasan yang ketiga fi suwaril mustahadah, pada bentuk-bentuk ataupun rupa-rupa perempuan yang mustahadah. Okey, kita kena faham istihadah dia lain daripada mustahadah. Istihadah adalah darah yang keluar bukan pada waktu haid dan bukan pada waktu nifas. Okey, itu yang dinamakan sebagai istihadah. Manakala mustahadah maksudnya adalah perempuan, maksudnya perempuan yang darah dia keluar melepasi sebanyak-banyak haid dan melepasi sebanyak-banyak nifas. Istilah mustahadah di dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i, ia terbahagi kepada dua. Yang pertama mustahadah fil haid, yang keduanya adalah mustahadah fil nifas. Mustahadah fil haid ia memberi maksud adalah seorang perempuan yang darah dia keluar melepasi sebanyak-banyak haid. Darah dia keluar melepasi sebanyak-banyak haid, maka perempuan itu dinamakan sebagai mustahadah fil haid. Manakala mustahadah fil nifas adalah perempuan yang darah dia melepasi sebanyak-banyak nifas tanpa berhenti, maka itu yang dinamakan sebagai mustahadah fil nifas. Perempuan mustahadah fil haid, perempuan mustahadah fil nifas sebenarnya adalah perempuan yang bercampur dalam tempoh tersebut di antara darah haidnya dan darah istihadah. Yang mana darah istihadah itu sebenarnya adalah suci, tempoh suci. Jadi bermakna bercampur di antara tempoh haid dan tempoh suci. Maka untuk mengetahui berapakah tempoh haid, berapakah tempoh suci ataupun berapakah tempoh istihadah, maka kita akan tengok perbincangan yang akan disebut oleh pengarang kita, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagian yang pertama, apa yang disebut oleh pengarang kita al-qismul awal, bahagian yang pertama mustahadatun ghairu mutahayyiratin walaha arba'atu suwar. Mustahadah yang bukan mutahayyirah. Di sana ada mustahadah mutahayyirah dan di sana ada mustahadah ghairu mutahayyirah. Mustahadah yang bukan mutahayyirah. Apa makna mutahayyirah? Apa makna bukan mutahayyirah? Ghairu makna bukan. Mustahadah mutahayyirah, mustahadah ghairu mutahayyirah. Ghairu ni bukan. Bukan mutahayyirah. Okey, di sana ada mustahadah mutahayyirah, di sana ada mustahadah bukan mutahayyirah. Bahasa Arab mustahadah ghairu mutahayyirah. Okey, apa maksud mutahayyirah, apa maksud ghairu mutahayyirah, akan datang kita akan bincang. Cuma untuk hari ini cukup kita faham mustahadah yang bukan mutahayyirah, dia ada walaha arba'atu suwar, ada 4 bentuk, ada 4 rupa. Ada 4 rupa ataupun 4 bentuk. As-suratul ula, bentuk yang pertama, rupa yang pertama,
al-mubtada'atu al-mumayyizah. Okey, kita kena baca al-mubtada'ah al-mumayyizah. Baca dengan mubtada'ah, bukan baca dengan mubtadi'ah. Jadi kita nak baca sesuatu kalimah, maka kita kena tengok apa hak yang diguna oleh ulama fiqh. Yang mana kalau kita tengok istilah yang diguna oleh ulama fiqh adalah al-mubtada'ah, bukan al-mubtadi'ah. Dan sebenarnya ana ada buat satu penulisan berkenaan dengan permasalahan ni. Kerana di sana ada buku-buku yang menulis tentang darah wanita, dia mengatakan mubtadi'ah. Dan ada buku yang ditulis mubtada'ah. Sebenarnya hak mana yang betul di antara mubtadi'ah dengan mubtada'ah? Hak yang betul mengikut istilah. Okey, mengikut istilah yang digunakan oleh ulama fiqh adalah mubtada'ah, bukan mubtadi'ah. Mubtada'ah isim maf'ul, mubtadi'ah isim fa'il. Dan ana ada buat penulisan tentang perkara ini. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk yang pertama, bentuk surah yang pertama, rupa yang pertama adalah perempuan mubtada'ah mumayyizah. Okey, apa makna mubtada'ah dan apa makna mumayyizah? Ai ni dipanggil kalau dalam ilmu bahasa Arab, ilmu tata bahasa Arab dipanggil ai ni harah tafsir. Dia cuba nak mentafsirkan apa makna al-mubtada'ah. Ai awwalama btada'ah ad-dam. Maksudnya awal mula-mula datang darah. Maksudnya datang darah pada kali permulaan ataupun awal datang darah. Maksudnya awal datang darah kali pertama. Itu maksud awal mabtada'ah ad-dam. Awal datang darah maksudnya kali pertama dia didatangi oleh darah haid. Sebelum ni belum pernah didatangi haid. Maksudnya begitu. Contohnya seorang perempuan umur dia 13 tahun. Sebelum ni belum pernah didatangi haid. Tiba-tiba bulan ni maka keluar darah. Okey, keluar darah. Jadi apabila keluar darah dalam umur dia 13 tahun dah, bermakna darah tersebut keluar di dalam waktu yang mungkin boleh dihukumkan ia sebagai darah haid. Maka bila keluar hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima sampai hari yang ke-14, sampai hari yang ke-15, hari ke-16 masih lagi tidak berhenti, maka perempuan ni dinamakan sebagai mustahadah, perempuan yang ada darah istihadah kerana darah melepasi sebanyak-banyak haid, dan dia ni mubtada'ah, kali pertama datang darah kerana sebelumnya belum pernah dia datang darah. Al-mumayyizah, maksud benda mumayyizah, kita dengar perkataan mumayyiz, kanak-kanak yang mumayyiz, kanak-kanak perempuan mumayyizah. Tapi mumayyiz dengan mumayyizah dalam masalah kanak-kanak, ia berbeza dengan mumayyizah dalam bab perempuan. Mumayyizah di sini maksudnya adalah seorang perempuan yang mampu untuk mentamyizkan, darah. Maksud benda mampu untuk mentamyizkan darah, perempuan ni dia dapat mentamyizkan darah. Maksud dia dapat mentamyizkan darah, dapat membezakan darah. Okey, bagaimana dia dapat membezakan darah? Maksudnya dia melihat darah keluar lebih daripada satu sifat. Perempuan yang melihat darah keluar lebih daripada satu sifat, ia bermakna perempuan itu dapat membezakan sifat darah. Perempuan tu dinamakan sebagai mumayyizah. Sebab itulah al-mumayyizah, dia cuba tafsir al-mumayyizah di tafsir ataupun di taswir. Bi antara fi ba'dil ayyami daman qawiyya. Dia melihat pada sebahagian daripada hari-hari tersebut darah yang kuat. Darah yang kuat ni darah yang sifatnya kuat. Wa fi ba'dihha dha'ifa, dan pada sebahagian hari-hari tersebut darah yang sifatnya dha'ifa, lemah. Sifat-sifat darah sebagaimana yang pernah kita sebut sebelum daripada ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat darah ada 3. Yang pertamanya warna, yang keduanya pekat dan cair, yang ketiganya adalah bau. Baik, okey, itu dipanggil sifat darah. Yang pertamanya adalah warna. Warna yang paling kuat adalah warna hitam. Yang keduanya adalah warna merah. Yang ketiganya adalah warna perang. Yang keempatnya warna kuning. Yang kelimanya adalah warna keruh. Yang mana kuning dan keruh pernah kita bincang sebelum daripada ni. Okey, itu dipanggil warna darah. Dan tidak dikatakan warna itu warna merah
melainkan kesemua darah itu berwarna merah. Kalaulah perempuan tu keluar darah campur di antara merah dan hitam, maka dikirakan sebagai hitam. Sebagai contoh, perempuan tu dia tengok pada tuala dia ada warna merah, lepas tu ada sedikit gurisan hitam, sedikit benang hitam, maka dikirakan sebagai hitam. Begitu juga kalaulah perang dengan merah bercampur, maka kira merah. Okey. Kuning dengan keruh bercampur, maka dikirakan kuning. Maksudnya dia tidak boleh kita kata merah ataupun tidak boleh kita kata merah, kalau kita kata merah lah. Tidak boleh kita kata warna tu merah, melainkan kena merah belaka. Kalau ada sedikit, masih lagi ada sedikit hitam, maka dikirakan hitam. Okey, itu sifat warna darah. Baik, yang keduanya pekat cair. Maksudnya ada kala darah yang keluar pekat dan ada kala darah yang keluar itu adalah cair. Baik, pekat dia lebih kuat daripada cair. Cair lemah, pekat kuat. Yang ketiganya bau. Ada darah yang baunya busuk, yang teruk, ada hak yang busuk sedikit je, maka hak yang busuk teruk tu dipanggil kuat, busuk yang sedikit tu dipanggil lemah. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada ni kita pernah sebut bahawasanya perempuan yang darah dia tidak melepasi 15 hari, maka apa sifat sekalipun, warna sama ke, warna berbeza ke, kepekatan dan cair dia sama ke, berbeza ke, selang-seli ke, bau dia sama ke, berbeza ke, kesemuanya adalah haid. Kalau tidak lebih daripada 15 hari dan cukup sehari semalam, semuanya haid. Maksudnya ketika darah tu cukup sehari semalam dan tidak lebih daripada 15 hari 15 malam, maka darah tersebut, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dikirakan sebagai darah haid tanpa perlu melihat kepada perbezaan yang terdapat pada sifat darah, tanpa perlu melihat kepada tamyiz. Tu maksud tamyiz, perbezaan yang ada pada sifat darah. Bilakah perlu kita kena mengambil kira terhadap tamyiz yang ada pada darah? Okay, kita perlu mengambil kira terhadap tamyiz tersebut apabila darah itu melepasi 15 hari 15 malam. Okey, itu maksud dia. Baik. Contoh kal aswadi wal ahmar, seperti hitam dan merah. Fal ahmaru dha'ifun bin nisbati lil aswad. Merah adalah lemah dengan nisbah kepada hitam. Kalau kita nak ukur di antara hitam dengan merah, maka merah lemah, hitam kuat. Tapi merah dengan kuning, merah kuat, kuning lemah. Baik. Sebenarnya sifat darah bukan hanya warna sahaja. Ni dia sebut warna ni untuk memudahkan contoh sahaja. Dia sebenarnya darah yang paling kuat sifat dia adalah yang berhimpun padanya 3 sifat kuat. Ni hak yang paling kuat, hak yang berhimpun padanya 3 sifat kuat. Okey. Sifat kuat yang sifat kuat pertama hitam, yang keduanya pekat, yang ketiganya busuk. Ni kalau ada 3 sifat ni pada darah tersebut, maka darah ini adalah darah yang paling kuat. Ni darah yang paling kuat. Yang keduanya adalah darah yang berhimpun padanya 2 sifat yang kuat. Maksud dia 2 sifat yang kuat, hitam, pekat sebagai contoh, ataupun pekat, busuk, ataupun hitam, busuk. Itu sebagai contohlah. Kan kita sebagai contoh hitam, busuk, okey, 1. Hitam, pekat, okey, 2. Ataupun busuk, pekat, okey, itu 3. Jadi berada pada dia 2 sifat kuat. Cuma kalau hari pertama sehingga hari yang ke-10 hitam, pekat, tapi tidak busuk. Hari ke-11 sampai ke-20 kita kata pekat, busuk, tapi merah. Maka ketika itu masing-masing ada 2 sifat kuat. Maka hak yang lebih kuat adalah hak yang pertama. Dipanggil kuat dengan sebab dia keluar terlebih dahulu. Maka 10 hari yang pertama tu dikirakan kuat, 10 hari yang kedua dikirakan lemah. Nisbah kepada 10 hari yang pertama. Okey. Apakah hukum? Okey, hukum dia macam mana? Hukumnya wa hukmuha an-damal qawiyya haidun. Hukumnya adalah darah yang kuat itu haid, wad-dha'ifu tuhur, dan darah yang lemah itu suci. Wa in tala zamanuh, walaupun panjang tempohnya, tempoh darah yang lemah. Walaupun panjang tempohnya. Boleh kita tengok
Nota kaki nombor 4, wa tamada sinin, berpanjangan beberapa tahun. Sebab benda li'an aktsarat tuhri la hadda lahu, kerana sesungguhnya sebanyak-banyak suci tidak ada had baginya. Okey. Kita buat contoh, kita buat contoh untuk kita faham masalah ni. Katakanlah seorang perempuan ni kita letak nama dia kita letak benda Aina, sebagai contoh seorang perempuan nama dia Aina. Baik. Seorang perempuan nama dia Aina, yang mana dia ni baru berumur 13 tahun. Okey, dia baru berumur 13 tahun. Okey, dia pun mula keluar darah haid. Ketika umur 13 tahun, sebelum ni tidak pernah, ni kali pertama. Okey, ketika belah 13 tahun, dia keluar darah haid. Okey, keluar. Hari pertama keluar, dia tidak boleh sembahyang. Hari kedua keluar, tidak boleh sembahyang. Ketiga keluar, tidak boleh sembahyang. Tidak boleh puasa kalau pada bulan Ramadan. Kerana dia kena mengambil hukum perempuan yang haid, kerana darah tersebut keluar di dalam waktu yang boleh dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Hari keempat tidak boleh sembahyang. Hari kelima tidak boleh sembahyang, kerana dia mengharapkan darah ini berhenti sebelum hari yang ke-16. Andai kata Aina ni darah dia berhenti sebelum hari yang ke-16, tak kira lah hari yang keberapa sekalipun, darah tersebut kesemuanya adalah darah haid bagi dia. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, Aini pula. Ni Aina, ni Aini pula. Kat dia Ainu pula. Aina, Aini, Ainu. Okey, ni asal ni Aina, ni Aini pula. Aini pula, dia umur dia 13 tahun. Okey, umur dia 13 tahun. Jadi hari pertama keluar darah, dia tidak boleh sembahyang. Hari kedua tak boleh sembahyang. Hari ketiga tak boleh sembahyang. Hari keempat tak boleh sembahyang. Hari kelima tidak boleh sembahyang. Hari keenam tidak boleh sembahyang. Hari ketujuh tidak boleh sembahyang. Okey, 7 hari dah. Yang mana 7 hari ni warna hitam. Hari ke-8 bertukar kepada warna merah. Okey, tak boleh sembahyang. Sebab masih lagi dalam lingkungan 15 hari. Tak boleh sembahyang. Hari ke-9 tidak boleh sembahyang. Hari ke-10 tidak boleh sembahyang. 11, 12, 13, 14 merah ni. 14, 15 merah. Hari ke-16 masih lagi merah. Okey. Jadi bermakna pada hari ke-16, Aini dia baru tahu bahawasanya dia mempunyai darah istihadah. Bercampur di antara haidnya dan istihadahnya. Okey. Dia kali pertama datang darah, dinamakan dia sebagai mubtadaah. Okey, yang pertama. Yang keduanya, oleh kerana darah dia melepasi 15 hari 15 malam, maka dinamakan dia perempuan mustahadah. Okey, ini mustahadah mubtadaah. Oleh kerana dia melihat darah ada 2 sifat, maka dinamakan dia sebagai mumayyizah. Kerana darah daripada hari pertama sehingga hari yang ke-7 hitam, hari ke-8 hingga 16 merah. Okey. Maka pada hari yang ke-16 barulah dia mengetahui. Okey, di situ baru dia tahu. Hari ke-16 barulah dia mengetahui, rupa-rupanya hari yang ke-8 yang ketika darah keluar bertukar warna merah tu, rupa-rupanya hari yang ke-8 itu sebenarnya darah istihadah. Dia tidak mengetahui darah istihadah pada hari ke-8, melainkan ketika dia sampai pada hari yang ke-16. Hari ke-16 baru dia tahu, lah rupa-rupanya hari ke-8 saat itu adalah darah istihadah. Haid saya start daripada hari pertama sampai ke-7, sebab tu hitam kuat. Mana ke-8 merah sampai ke-16 merah, hak tu lemah. Hak yang kuat adalah haid, hak yang lemah adalah istihadah. Okey, jadi bermakna apabila dia mengetahui pada hari yang ke-16 darah saat itu masih lagi keluar, dia tahu dia mempunyai darah istihadah, ternyata hari ke-8 adalah istihadah dia bermula, maka pada hari ke-16 wajib dia kena mandi wajib. Wajib dia kena mandi wajib. Dan wajib dia kena sembahyang. Kalau esok tu Ramadan, wajib dia kena berpuasa pada bulan Ramadan. Okey, dia perempuan mustahadah. Dan wajib dia kena qada balik sembahyang yang ditinggalkan bermula pada hari yang ke-8 hingga hari yang ke-15. Sebab dia kan tak sembahyang kan. Hari ke-16 tu dia sebab dia mengetahui dia ada darah istihadah, dia mula dah sembahyang. Itu daripada hari ke-8 hingga hari yang ke-15 dia tidak sembahyang, wajib dia kena qada balik. Okey. Harap faham. Okey, kita buat contoh kali yang kedua. Dia kalau kita perbanyakkan contoh bagus sebenarnya. Bagus sebenarnya untuk bagi perempuan-perempuan yang kali pertama masuk dalam perbincangan darah wanita. Tapi bagi orang yang banyak kali dah bincang ataupun belajar bab ni, maka sebenarnya kalau kita tidak sebut contoh yang banyak sekalipun sudah mencukupi untuknya. Tapi oleh kerana kita nak meraihkan juga bagi perempuan ataupun bagi mana-mana yang mengikuti pengajian kita yang kali pertama belajar, maka kita datangkan banyak contoh. Datang banyak contoh ni cukup memberi manfaat kepada penuntut-penuntut ilmu. Okey.
Saat ni mula-mula Aina, yang keduanya Aini, yang ketiganya Ainu pula. Okey, ada seorang perempuan ni nama dia Ainu. Yang mana dia ni umur 13 tahun, datang darah haid. Okey. Apabila kali pertama, maka dinamakan dia sebagai mubtadaah. Tiba-tiba darah dia daripada hari pertama sehingga hari yang ke-10, darah dia warna hitam, pekat dan busuk. Okey, itu sebagai contoh. Manakala hari yang ke-11 masih lagi hitam tetapi cair, tapi dan tidak busuk. 12, okey, keluar lagi darah. 13 keluar lagi darah. 14 keluar lagi darah sampai ke 16 keluar lagi darah. Maka pada hari yang ke-16 dia mengetahui bahawasanya dia mempunyai darah istihadah pada hari yang ke-16. Maka dia tengok balik sebelum ni. Oh, aku daripada hari pertama hingga hari ke-10 darah kuat. Hari ke-11 darah lemah. Maka hari yang ke-11 dikirakan sebagai istihadah. 12 istihadah, 13 istihadah, 14 istihadah, 15 istihadah. Hari ke-16 juga istihadah. Jadi hak yang dia tidak sembahyang start daripada hari yang ke-11 sampai ke-15 dia tidak sembahyang, wajib dia kena qada balik sembahyang tersebut. Wajib dia kena qada balik sembahyang tersebut. Manakala puasa, puasa jelas wajib dia kena qada sama ada darah tersebut haid ataupun darah tu adalah istihadah. Baik. Okey. Tu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang kita wa in tala zamanu, walaupun panjang tempoh darah yang lemah. Okey, sebagaimana contoh panjang tempoh darah yang lemah? Katakanlah daripada hari yang pertama sampai hari yang ke-10 darah warna hitam. Lepas daripada tu hari yang ke-11. Hari yang ke-11 jadi warna kuning. 11 kuning, 12 kuning, 13 kuning, 14 kuning, 15 kuning, 16 kuning, 17 kuning, 18 kuning sampai 2 bulan kuning. Okey. Apabila sampai 2 bulan kuning, 10 hari hitam, 2 bulan kuning. Kata ulama, yang hitam tu haid, yang kuning tu adalah istihadah walaupun 2 bulan. Walaupun 2 bulan. 2 bulan kuning walaupun 2 bulan. Kerana istihadah adalah suci. Sedangkan hak yang kita belajar sebelum daripada ni ataupun apa hak yang kita belajar, tidak ada batasan bagi suci. Suci perempuan tidak ada batasan. Maka kalau 2 bulan kita kata istihadah sekalipun tak ada masalah kerana istihadah suci perempuan dia tidak ada batasan. Okey. Tetapi kita hukum yang kuat tu haid, yang lemah tu istihadah, dia ada syarat dia. Bi arba'ati syurut, dengan 4 syarat. Okey, pastikan cukup 4 syarat ini, bagulah perempuan mubtadaah mumayyizah boleh menghukumkan darah yang kuat itu adalah haid, darah yang lemah itu adalah istihadah. Mesti kena cukup 4 syarat ini. Mana 4 syarat? Yang pertama, ini dipanggil asy-syaratul awal. Syarat yang pertama, alla yanqusal qawiyyu an aqallil haid. Tidak kurang darah yang kuat daripada sekurang-kurang haid. Okey, syarat yang pertama mesti darah kuat, jangan kurang daripada sekurang-kurang haid. Okey, berapa hari sekurang-kurang haid? Sekurang-kurang haid sehari semalam. Sekurang-kurang haid 24 jam. Pastikan darah yang kuat tidak kurang daripada 24 jam. Kerana kita tidak boleh mengatakan darah kuat tu itu haid, melainkan dia kena mencapai sekurang-kurang haid. Kalau belum mencapai sekurang-kurang haid, tidak mencapai sekurang-kurang haid, maka bagaimanakah kita nak kata darah yang kuat itu adalah haid? Okey, sebagai contoh. Jazakumullahu khaira. Malak zuak gitu macam dah tu. Macam tu zuak gitu. Ia membantu untuk orang faham. Baik. Sebagai contoh, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ni aina, ainu, aina, aini, ainu. Kita nak contoh nama benda pula. Ina pula lah, ina. Ina, inu, ini pula. Ni saat ni aina, ainu, aini. Okey, ina pula. Ina ni kali pertama datang darah, kali pertama. Umur dia 13 tahun sebagai contoh ataupun 14 tahun. Kali pertama datang darah. Okey, ina dia keluar darah hari yang pertama sebanyak 12 jam warna hitam. Lepas daripada 12 jam, darah tu bertukar warna merah. Bertukar warna merah sehinggalah hari yang ke-16 masih lagi warna merah. Hari ke-17 merah. Hari ke-18 merah. Maksudnya darah merah, okey, darah hitam
tidak sampai sehari semalam. Darah hitam tidak sampai sehari semalam. Maka kata ulama, kalau darah hitam tidak sampai sehari semalam, maka tidak boleh kita kata yang hitam tu haid. Kerana sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Jadi kita nak kata darah kuat tu haid, pastikan darah kuat itu mencapai tempoh sekurang-kurang haid. Okey. Jadi bagi perempuan hak yang darah bagi benda tak ingat dah nama benda saat ni kita letak. Allah payah dah ingat nama banyak sangat kita letak tadi. Okey. Kita buat contoh benda saat ni aina, aini, ainu ni ana pula ana, ani, anu. Okey, ana. Ana ni datang darah hitam 12 jam, selepas tu darah merah sampai ke hari yang ke-17 sebagai contoh. Okey. Ana lah. Saat ni kita buat ina, tukar kali ina, ana, biarlah. Tak apalah. Jangan marahlah. Sebab nama reka nama baru reka hari ni tak daftar lagi di GPN. Baik. Okey. Okey, gambar tulis ina. Okey, kita tulis ina lah. Lepas tu pakai lagi ana pula. Ina, ini, inu. Lepas tu ana, ani, anu. Okey. Ina saat ni. Okey, ana saat ni. Ana tu orang puang hak yang nama ana, Rohana asal dia tapi nama ringkasan dia, nama manja dia ana sebagai contoh. Dia datang darah hitam 12 jam, selepas tu darah merah sampai ke hari yang ke-17. Kita kata hari yang ke-17 tu saja, kita tidak kata sampai ke-16. Sebab nanti kita akan cerita sebab dia lagi. Sampai hari ke-17 darah warna merah. Maka ketika tu walaupun kita tengok dia dia melihat darah keluar lebih daripada satu sifat. Ada hitam, ada kuat, ada lemah. Tapi dalam masalah ni tidak boleh dia kata hak yang kuat tu haid, yang lemah tu istihadah. Kerana darah yang kuat tidak cukup sehari semalam. Sebab dia syarat kita nak hukum darah yang kuat sehari haid mesti kena cukup darah yang kuat sehari semalam sekurang-kurang darah haid. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, alla yujawiza aktsarah. Mesti tidak melepasi hak yang ada nama, hak yang secara kebetulan nama ana ke aini ke, minta maaf banyak hamba tak ada pun kuasa untuk contoh nama-nama hak yang ada dalam ni, cuma yang memikir hak yang mari dalam fikiran aja. Okey. Alla yujawiza aktsarah. Tidak melepasi sebanyak-banyak haid. Darah yang kuat saat ni tu tidak melepasi sebanyak-banyak haid. Kalau darah yang kuat itu melepasi sebanyak-banyak haid, jadi darah ina tu tidak dikirakan haid ke ustaz? Bukan tidak dikirakan haid. Darah ina tu dikirakan haid. Darah ina saat ni tu, hak yang kata 12 jam hitam, lepas tu 17 hari merah, bukan tidak dikirakan haid, tapi tidak boleh kita kata yang kuat itu haid, yang lemah tu istihadah. Lepas tu haid dia berapa hari, istihadah dia berapa hari, nanti akan ni. Lepas daripada ni kita akan bincang perempuan yang tidak dapat membezakan sifat darah. Perempuan yang tidak dapat membezakan sifat darah ataupun perempuan yang dapat membezakan sifat darah namun tidak cukup syarat tamyiz. Ni dipanggil syarat tamyiz ni. Kita nak kata darah kuat haid, darah lemah istihadah, ni cukup syarat ni. Kalau tak cukup syarat ni, maka sama dengan perempuan yang tidak dapat membezakan sifat darah. Okey, itu maksud itu jawapan kepada puang Rosliza. Puang Rahayu tanya, hamba duduk mana? Gini, hamba sekarang ni kebetulan tadi hamba hari Rabu ni hamba ada di hamba ahli panel Klinik Hukum Jabatan Mufti Negeri Terengganu. Hamba ahli panel Klinik Hukum Jabatan Mufti Negeri Terengganu. Hari Rabu sahaja. Start daripada pukul 9 pagi sampai pukul 1 tengah hari. Lepas tu hamba duduk di Kemamang, daripada Kuala Terengganu ke Kemamang mengambil masa lebih kurang 2 jam lebih. 2 jam lah lebih kurang kalau bawa laju. Baik, laju tu soraya lah. Saya buat laju kedak tu. Tak payah fikirlah tu. Jadi 2 jam lah, 2 jam lebih kurang. Lepas tu secara kebetulan pada hari ini kita di Jabatan Mufti Terengganu start daripada pukul 2 sampai pukul 3. Pihak ada sebahagian daripada pegawai pejabat Mufti Terengganu minta
saya bentang berkenaan dengan faraid, pembahagian pusaka untuk staf-staf Jabatan Mufti Negeri Terengganu. Jadi saya sudah tadi tu dalam pukul 3. Pukul 3 lepas tu saya bertolak. Jadi saya tidak sempat sampai rumah. Ni saya berhenti di RNR. Buat live di RNR. Jadi berbagai ragam lah. Latar belakang pemandangan belakang ni. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalan tu kalau sempat ana jawab, kalau tidak sempat ana insya-Allah kita akan jawab esok. Sebab ana ni sampai di Kuala Dungu. Lepas tu secara kebetulan kuliah maghrib lagi di Cukai di Kemamang. Jadi perjalanan daripada Kuala Dungu ke Kemamang lebih kurang dalam sejam juga. Jadi sudah pukul 6. Jadi terus bertolak ke kuliah maghrib. Lepas daripada isyak baru balik rumah. Baik. Jadi mungkin kita takut tidak sempat untuk kita jawab hari ni. InsyaAllah kita akan cuba jawab esok. Tu sampingan. Eklang sekejap. Katanya yang ketiga, syarat yang ketiga Allah yang qusad da'if an aqalli tuhur, bahawa tidak kurang darah yang lemah daripada sekurang-kurang suci. Darah yang lemah tidak kurang daripada sekurang-kurang suci. Maksud darah yang lemah tidak kurang daripada sekurang-kurang suci, pastikan kalau kita nak hukum darah yang kuat tu haid, darah yang lemah tu istihadah, pastikan darah yang lemah tidak kurang daripada 15 hari 15 malam. Kalulah darah yang lemah kurang daripada 15 hari 15 malam, maka ketika tu tidak boleh kita kata darah yang kuat itu haid, darah yang lemah tu istihadah. Contoh dia akan contoh lepas daripada ni. Dan setiap syarat saat itu kita akan tengok perbincangan dia. Kita sebenarnya tidak memanda kita tengok syarat di sini. Nanti kita akan tengok apakah perbincangan yang perincian daripada setiap syarat. Perincian daripada setiap syarat. Dan beberapa kitab yang pernah ana baca, sebenarnya kitab haid darah wanita, haid ataupun perbincangan berkenaan darah perempuan ni, ana baca daripada sekecil-kecil kitab sehingga sebesar-besar kitab. Ana baca daripada sekecil-kecil kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i kepada sebesar-besar kitab yang lama dan kitab yang baru ana baca. Dan ni kitab ni, buku ni kecil je sebenarnya, dikarang oleh orang baru, tapi ada beberapa benda dalam buku ni tidak disebut dalam beberapa buku yang lain. Baik, nanti kita akan tengok lepas daripada ni insya-Allah. Hak ni wa hadha masyrutun in istamarra ad-dam. Ini disyaratkan sekiranya darah itu istimrar, darah itu berkekalan. Maksud benda berkekalan, darah saat itu keluar lebih daripada 15 hari. Hak yang syarat yang ketiga ni disyaratkan untuk darah yang berkekalan. Kalau darah saat itu tidak berkekalan, darah berhenti, maka syarat yang ketiga tidak terpakai. Maksud dia syarat yang ketiga tidak terpakai. Okey, sebagai contoh saat ni ini pula. Okey. Seorang perempuan nama dia ini. Seorang perempuan nama dia ini. Yang mana ini ni dia datang darah, sebagai contoh dia datang darah hitam sebanyak 7 hari. Okey, ini dia datang darah hitam sebanyak 7 hari. Okey, hari ke-8. Okey, hari ke-8 darah merah. Darah warna merah. Orang Terengganu merah orang luar dia kata merah. Okey, tak apalah. Merah ke sama je lah. Okey. Jadi hari pertama sehingga hari yang ke-7. Sebagai contoh, hari pertama sehingga hari yang ke-7 darah warna hitam. Ini keluar darah warna hitam. Hari pertama sehingga hari ke-7. Hari ke-8 hingga hari yang ke-20. Okey, hari ke-8 hingga hari ke-20 darah warna merah. Jadi kalau kita tengok hari ke-8 hingga hari ke-20, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi bermakna 13 hari sahaja. Tidak sampai pun 15 hari. Maka kata ulama, darah haid bagi ini saat ni adalah 7 hari hitam. Manakala darah merah hak yang 13 hari saat ni tu adalah istihadah. Walaupun belum tidak mencapai 15 hari, tetap darah hitam, darah merah, darah yang lemah saat itu istihadah. Kerana darah telah berhenti pada hari yang ke-21. Darah berhenti pada hari ke-21, darah tidak berterusan. Dia yang syarat yang ketiga adalah untuk darah yang keluar secara berterusan. Okey. Sebagai contoh yang seperti yang saya contoh tadi, seorang perempuan
dia datang darah hitam 7 hari. Okey, sebagai contohlah. Darah hitam 7 hari. Lepas tu darah merah 10 hari. Selepas tu datang darah hitam pula sebanyak 30 hari. Sebagai contohlah. Okey, dalam masalah ni kita tidak bolehlah kita kata dalam masalah ni kita walaupun perempuan ni ada tamyiz tu sebab ada hitam, ada merah, tetapi oleh kerana merah hanya 10 hari sahaja, tidak sampai 15 hari, maka tidak boleh kita kata yang hitam itu haid, yang merah itu adalah istihadah. Tidak boleh kita kata. Perinciannya nanti kita akan tengok lepas daripada ni. Perincian ni yang syarat yang ketiga ada perincian dia. Kita jangan memadai tengok syarat ni sahaja. Bahkan kita tengok perincian dia selepas daripada ini. Yang keempat, ayyakuna muttasilah. Bahawa darah tersebut muttasil. Muttasil ni bersambung. Maksudnya tidak keluar secara selang-seli. Darah yang kuat dengan darah yang lemah saat itu bukanlah selang-seli. Sekali kuat, lemah. Bukan begitu. Bersambung. Kuat, lepas tu lemah, bersambung lemah. Okey, begini maksud muttasilah. Begini ya. Ina, ini selepas dah. Kita tengok Inu pula. Ada seorang perempuan nama dia Inu. Yang mana Inu ni, dia datang darah hitam, hari pertama darah hitam, hari kedua darah merah, hari ketiga hitam, 4 merah, 5 hitam, 6 merah, 7 hitam, 8 merah, sampai ke 11 hitam, 12 merah, 13 hitam, 14 merah, 15 hitam, 16 merah, sampai ke 16, lepas tu 17 hitam. Ada macam itu selang-seli. Maka ketika itu tidak boleh kita kata yang hitam tu haid, yang lemah itu adalah istihadah. Kerana darah tidak ittisal, tidak bersambung. Maksudnya tidak bersambung, maksudnya darah saat itu merah dan hitam berada selang-seli. Hukum dia bagaimana hukum dia? Hukum dia nanti lepas daripada ni, iaitu perempuan yang ghairu mumayyizah, yang tidak dapat membezakan sifat darah. Okey. Cuba kita tengok. Katanya فلو اختل شرط من هذه الشروط كانت فاقدة للتمييز وسيأتي حكمها. Tadi ada beberapa pertanyaan yang dah darah dia macam mana, tak ada haid ke? Tadi ada pertanyaan dan kita jawab dah kan? Okey, tengok ni jawapan dia. Sekiranya cedera, cacat, luput, syartun satu syarat min hadhihi syurut daripada syarat-syarat ini. Kalau tidak cukup syarat tadi, 4 syarat tadi, satu syarat tidak cukup. Usul kata 2 syarat, 3 syarat. Satu syarat sahaja tidak cukup, cedera satu syarat, cacat satu syarat daripada syarat-syarat tadi, kanat faqidatan litamyiz. Maka perempuan itu adalah perempuan yang luput syarat tamyiz. Perempuan yang tidak ada tamyiz. Maksudnya perempuan saat itu hukum dia adalah perempuan ghairu mumayyizah. Bukan hukum dia adalah perempuan mumayyizah. Perempuan ghairu mumayyizah maksud perempuan yang tidak dapat membezakan sifat darah. Hukum dia nanti kita akan bincang lepas daripada ni. Jangan gaduh. Nanti kita akan bincang satu-satu. Wasayati hukmuha, akan datang hukumnya. Hukum faqidah litamyiz lepas daripada ni. Okey, tengok. Dia buat contoh satu-satu. Famithalu ikhtilali syartil awal. Contoh, dia buat contoh. Contoh cedera ataupun cacat syarat yang pertama. Syarat yang pertama, mesti darah yang kuat. Okey, mesti darah yang kuat kena cukup. Mesti darah yang kuat kena cukup sehari semalam. Tiba-tiba tak cukup sehari semalam. Bermakna tidak cacat cedera syarat yang pertama. Okey. Contoh cedera ataupun cacat syarat yang pertama. Contoh dia kena antara yauman faqat, bahawa melihatlah ia seorang perempuan yauman faqat, sehari sahaja. Dia sehari ni 12 jam lah. Jadi kalau sehari semalam baru 24 jam. Sehari sahaja bila lailah. Itu makna faqat. Faqat ni sahaja. Maksudnya sahaja bila lailah, tanpa malam. Maksudnya sehari 12 jam sahaja. Bukan sehari semalam, bukan 24 jam. Dia melihat sehari sahaja, maksudnya 12 jam sahaja, tidak sampai sehari semalam. Qawiyan, darah yang kuat. Dia tengok darah yang kuat sehari semalam. Thumma dha'ifan yastamir. Kemudian dia melihat darah yang lemah berkekalan. Istimrar makna dia lebih daripada 15 hari. Istimrar maksudnya lebih daripada 15 hari. Dia tengok darah yang lemah lebih daripada 15 hari. 16 hari darah yang lemah. Tapi darah yang kuat ada juga. Tengok pada zahir ada 2 sifat. Tapi oleh kerana tidak cukup cacat syarat yang pertama, darah yang kuat tidak cukup sehari semalam, maka perempuan ini bukanlah perempuan mumayyizah. Maksudnya dia tidak mengambil hukum perempuan mumayyizah. Maksudnya bukanlah haid dia darah yang kuat, darah yang lemah adalah istihadah. Bukan begitu. Bahkan hukum dia adalah hukum ghairul mumayyizah yang kita akan bincang selepas daripada ini. Okey. Muslimin muslimat
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapakah dia kata yastamir? Berkekalang, berterusang. Kerana dia? Kerana apa dia kata berterusang? Maksud istimrar ni adalah lebih daripada 15 hari. Sebab kalau tidak berterusang, maksudnya tidak sampai 15 hari. Contoh kita kata 12 jam darah hitam, 14 hari merah. Jadi bermakna 14 hari 12 jam, 14 hari setengah. Tidak lebih daripada 15 hari. Jadi bermakna ketika itu kesemua darah tersebut adalah haid. Semua darah tersebut adalah haid. Kerana darah yang keluar tidak lebih daripada 15 hari, semuanya haid. Walaupun sifat yang berbeza. Okey, satu. Yang keduanya, kalaulah darah hitam saat itu 12 jam, darah merah 15 hari sahaja. Jadi kalau campur jadi 15 hari setengah, lebih daripada sebanyak-banyak haid. Tapi kalau tidak campur, jadi darah merah 15 hari, darah hitam 12 jam. Maka ketika ni perempuan ni masih lagi mumayyizah. Tapi mumayyizah bukanlah darah hitam haid dia. Darah merah haid dia. Sebab apa dia? Sebab darah hitam apabila tidak mencapai tempoh sekurang-kurang suci, maka wujud dia adalah seperti tiada. Darah hitam 20 jam dianggap seperti tiada. Apabila dianggap seperti tiada, maka hak yang kita kira je adalah darah merah. Darah merah kita kira. Jadi darah merah cukup 15 hari, maka darah merah itu adalah haid. Manakala darah hitam itu adalah istihadah. Sebab mana kita kata darah hitam istihadah? Kerana darah hitam tidak mencapai sekurang-kurang suci, sekurang-kurang haid sehari semalam, dan darah hitam tu tidak layak untuk dijadikan haid. Maka apabila tidak layak untuk dijadikan haid, maka ketika tu ada dia seperti tiada. Okey, anggapkan tiada. Jadi anggapkan hanya ada darah merah sahaja daripada hari yang pertama hingga hari yang ke-15, maka haid dia adalah 15 hari darah merah itu. Manakala hitam adalah istihadah. Tempoh dia tinggal sembahyang dalam waktu hitam itu wajib dia kena qada semula. Okey. Ini kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok contoh cedera cacat ataupun cedera syarat yang ke 3. Wa mithaluh syarat yang kedua, saat ini syarat yang pertama, ini syarat yang kedua. Wa mithalu ikhtilal asy-syart ats-tsani, contoh cedera ataupun cacat syarat yang kedua adalah antara 16 yauman daman qawiyan thumma dha'ifa. Bahawa seorang perempuan melihat 16 hari darah yang kuat. Dia tengok 16 hari darah yang kuat. Maksudnya hitam 16 hari sebagai contoh. Thumma dha'ifan, kemudian hari yang ke-17 darah yang lemah. Jadi tidak boleh dikata darah hitam tu haid, darah lemah istihadah. Kerana benda? Kerana darah hitam melepasi sebanyak-banyak haid. Mana boleh haid lebih daripada 15 hari. Okey. Dan hukum dia bagaimana hukum dia? Hukum dia kita akan tengok perbahasan ghairu al-mumayyizah. Sayati hukmuha. Akan disebut hukumnya. Okey, wa mithalu ikhtilal asy-syart ats-tsalits. Contoh cedera cacat syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga mesti darah yang lemah cukup sekurang-kurang suci iaitu 15 hari. Itu kena ingat. Hak yang ingat kita kena tengok syarat tamyiz hak yang kita bincang tadi tu. Jadi maksudnya tak cukup darah yang lemah 15 hari. Antara 7 ayamin daman qawiyya. Dia melihat 7 hari darah yang kuat, hitam 7 hari. Thumma 7 dha'ifa. Kemudian 7 hari lemah. Okey, 7 hari hitam, 7 hari merah. 7 hari hitam, 7 hari merah. Thumma qawiyan. Jadi 7 hari hitam, 7 hari merah, 14 hari. Hari ke-15 hitam semula. Hari ke-15 hitam semula. Thumma qawiyan wastamar. Kemudian darah yang kuat, yakni hitam, wastamar dan berkekalang. Istimrar dengan maksud lebih daripada 15 hari. Darah hitam lebih daripada 15 hari. Okey, sebagai contoh, 7 hari hitam, 7 hari merah, 16 hari hitam. 7 hari hitam, 7 hari merah, 16 hari hitam. Maka tidak boleh kita kata hitam haid, merah adalah istihadah. Sebab kalau kita kata begitu, jadi bermakna 7 hari pertama haid, lepas tu 7 hari merah tu suci, lepas tu 16 hari tu hitam pula, haid pula. Tak boleh begitu. Lepas tu bagaimana hukum? Nanti kita akan bincang selepas daripada ni. Dia berbeza begini, berbeza kalau sekiranya darah yang kuat yang kedua setelah daripada darah yang lemah tu tidak istimrar, tidak lebih daripada 15 hari. Itu masalah lain. Itu masalah lain. Sebagai contoh, 7 hitam, 7 merah, 7 hitam. Okey, 7 hitam, 7 merah, 14 hari. 7 hitam, jadi 21 hari. Lepas tu darah berhenti. Jadi bermakna darah hitam yang kedua tidak istimrar, tidak melepasi 15 hari. Okey. Hukum ni berbeza dengan hak yang tadi.
hukum ni dia tetap mumayyizah. Perempuan yang dapat membezakan sifat darah. Haid dia khilaf di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan hitam 7 hari yang pertama haid, lepas tu merah istihadah, hitam 7 hari yang kedua juga istihadah. Okey, itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua mengatakan 7 hitam tu haid, 7 hitam tu haid, 7 merah itu haid. 7 merah itu adalah haid. Manakala 7 hitam yang kedua adalah istihadah. Ini berlaku khilaf lah. Nanti kita akan sebut masalah ni akan datang. Dia akan sebut masalah ni. Baik. Okey, kita buat contoh lapang. Lapang hitam. Okey, kita buat contoh lapang hitam. Lapang merah. Lapang hitam. Okey, lapang hitam. Lapang merah. Lapang hitam. Lapang 16, 24. Okey, lapang hitam haid. Lapang hitam kerana dia darah kuat. Dia darah kuat. Lapang hitam, darah kuat, haid. Lapang merah, istihadah. Lapang merah, istihadah. Lapang pula hitam yang datang, tidak boleh kita kata haid yang baru. Kerana benda? Kerana, muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana merah baru 8 hari, maksudnya istihadah dia baru 8 hari. Maksudnya suci dia baru 8 hari. Sedangkan sekurang-kurang suci di antara 2 haid adalah 15 hari. Jadi lapang hitam yang selepas daripada itu juga dikirakan sebagai istihadah. Okey, semua hak yang saya sebut ni kita bagi tahu awal, nanti sampai tempat dia mudah kita faham. Sebab kita dengar ada masalah ni. Wa mithalu ikhtilal asy-syart ar-rabi'. Contoh cacat dan cedera syarat yang keempat. Antara yauman aswada wa yauman ahmara wa hakadha. Bahawa seorang perempuan dia melihat sehari hitam, sehari merah, wahakada, dan seperti inilah. Hitam merah, hitam merah, hitam merah, hitam merah, hitam merah. Oh, jadi tidak ittisal di antara darah yang kuat dengan darah yang kuat selepasnya, tidak ittisal. Bahkan selang-seli di antara darah kuat dengan darah lemah, maka ketika itu tidak cukup syarat yang keempat. Maka hukum dia akan dibincang selepas daripada ini. Tidak boleh kita kata darah yang kuat haid, darah yang lemah adalah istihadah. Tidak boleh begitu. Katanya wa mahallu hadzal mithal al-akhir in lam yastamir ad-dha'if ba'da al-15. Amma idza istamarra fahiya mumayyizatun ka an tara yawman wa laylatan aswad thumma mithlaha ahmar thumma kadhalika thaniyan wa thalithan wa rabi'an wa khamisan ثم بعد هذه العشرة الأيام ترى يوما وليلة أسودا ثم يوما وليلة أحمر ثم يوما وليلة أسودا ثم أحمر استمر فهي مميزة ويكون الأسود الأول والأخير وما بينهما حيضا والأحمر الأخير طهرا. Kita benda ni kita kena bincang panjang sikit ni. Jadi oleh kerana kita melihat kita tinggal lagi berbaki lebih kurang dalam 3 minit, lebih kurang dalam 3 minit lagi berbaki. Jadi kita tidak sempat dah nak baca. InsyaAllah kita akan perincikan lagi masalah ni pada besok hari. Hak ni memang perlu sangat kita kena perincikan. Jadi bagi hak yang mengikuti pengajian kita pada petang ni, kalau dirasa payah dalam masalah ni, sebenarnya itu adalah biasa. Sebab ni adalah masalah yang payah. Bukan bagi orang yang kali pertama belajar bab haid rasa payah, bahkan orang hak yang biasa belajar dah pun rasa payah. Orang hak yang biasa belajar dah. Orang hak yang bertaraf, asatidzah, ustaz-ustaz pun rasa payah dalam bab ni. Usah kata bagi orang hak yang kali pertama. Cuma benda hak yang payah mesti kita kena ulang beberapa kali, insya-Allah dia akan jadi mudah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hari ni kita hamba seorang hari ni tak ada pembantu hamba untuk baca soalan. Jadi oleh kerana tidak ada pembantu hamba untuk baca soalan, maka soalan-soalan yang diajukan insya-Allah kita akan jawab pada besok hari. Kita akan jawab esok insya-Allah kalau sekiranya dipanjangkan umur. Kalau sekiranya dipanjangkan umur, kita akan cuba jawab soalan-soalan yang diajukan pada hari ini pada besok hari. Jadi untuk petang ni kita rasa di sini dulu pertemuan kita. Insya-Allah kita sambung balik pada hari-hari yang lain. Esoklah kita sambung esok insya-Allah. Dan kita esok kita akan bincang lagi syarat-syarat ni, dan kita akan baca nota kaki, kerana nota kaki antara benda yang cukup penting yang perlu kita kena faham. Okey, insya-Allah kita akan sambung esok insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jadi kita mengharapkan ada manfaatnya, ada keberkatannya. Kita berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم أعط كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وإياكم جميعا sama-sama. Wallahu a'lam.